Objektif pembentangan pada hari ini adalah untuk memahami kriteria modul sebagai salah satu kaedah di dalam PDPR dan juga untuk menghasilkan modul yang sesuai berdasarkan deskripsi kriteria yang telah ditetapkan. Okey, jadi kita akan terus sahaja kepada sesi pengenalan. Okey, penggunaan modul ini merupakan salah satu kaedah di dalam pelaksanaan PDPR. Okey, kalau sebelum ini kita telah sedia maklum bahawa ada 4 kaedah untuk melaksanakan PDPR dan penggunaan modul merupakan salah satu kaedah yang terdapat dalam pelaksanaan PDPR. Jadi ianya memberi pilihan kepada guru untuk mengoptimumkan pembelajaran murid. So kaedah modul kita gunakan merupakan salah satu variasi untuk menjana kreativiti dan inovatif guru bagi menghasilkan bahan bantu mengajar. Okey, seterusnya apakah yang dimasukkan dengan modul? Okey, di sini definisi yang diberikan adalah modul merupakan satu unit ataupun bahagian dengan komponen yang lengkap dan boleh dirangkaikan dengan unit atau bahagian lain yang lebih besar. So dalam konteks PDPR, modul biasanya diertikan sebagai pelajaran atau latihan yang kita laksanakan secara tersendiri untuk mencapai sesuatu kemahiran. Okey, itu dia punya definisi lah. Dan seterusnya, pendekatan dan kaedah yang kita gunakan dalam PDPR. Okay, seperti yang saya bagi tahu tadi, PDPR ini merupakan satu kaedah, menggunakan kaedah modul dan yang dirancang secara berstruktur, okay, untuk memenuhi keperluan mengikut mata pelajaran tertentu. Dan perlu mengandungi perkara-perkara berikut. Okey, mari kita lihat apa yang perlu ada dalam modul. Yang pertama, okay, saya ulang balik seperti yang sebelumnya. Okey, kita punya target audience kita adalah siapa? Adakah modul itu untuk prasekolah ataupun sekolah rendah? Kalau sekolah rendah, tahun berapa? Tahun 1, tahun 2, tahun 3 ataupun tahun tahap 2 lah. Sekolah menengah juga begitu. Kita ada menengah rendah dan juga menengah atas. Okey, selain daripada sekarang, pertama yang kedua, mesti ada tajuk ataupun tema modul. Okey, tajuk ini kita boleh refer ataupun kita boleh rujuk tajuk tersebut berdasarkan tajuk yang ada dalam buku teks. Contoh kalau subjek mungkin matematik, sains, kita boleh gunakan tajuk yang ada dalam buku teks sebagai sumber rujukan utama. Dan kita tidak boleh digunakan untuk menggunakan bahan daripada sumber lain lah. Contohnya seperti buku kelab dan buku latihan. Okey. Seterusnya, mesti ada objektif pembelajaran. Okey, ini sangat penting ya. Mesti ada objektif pembelajaran. Dan di mana kita dapat objektif, boleh rujuk dengan DSKP. Dan juga kita gunakan bersama dengan sebab oleh kerana sebelum ini kita telah ada penjajaran kurikulum. Jadi DSKP yang digunakan sebelum ini telah dikemas kini untuk selaras dengan penjajaran kurikulum oleh pihak BPK dan mereka telah mengeluarkan satu lagi dokumen yang dinamakan dokumen penjajaran kurikulum ataupun DPK. Jadi DSKP itu masih kita gunakan tetapi kita guna bersama dengan DPK untuk menentukan pengajaran yang mana yang kita mahu gunakan, iaitu kandungan asas, kandungan tambahan dan juga kandungan pelengkap. Seterusnya yang keempat, okey, kita masih dalam objektif pembelajaran. Harus diingat, okey, objektif itu mestilah mempunyai ciri-ciri SMART. Apa itu ciri-ciri SMART? S itu bermaksud spesifik. Spesifik ni maksudnya mesti objektif itu objektif yang jelas. Okey, bukannya objektif yang dah berbentuk abstrak yang kita tidak faham. Mesti boleh diukur, boleh dicapai, okey, sesuai dan mesti mempunyai jangka masa yang wajar. Okey, saya rasa ini saya tidak perlu terangkan lebih lanjut sebab saya yakin guru-guru sudah pun master ataupun sudah pun memang menguasai objektif. Okey. Seterusnya, tempoh pelaksanaan. Okey, tempoh ini bergantung kepada aras kesukaran pembelajaran. Okey, sekiranya modul itu
dibuat mempunyai aras kesukaran yang tinggi, jadi mungkin modul itu akan mengambil masa selama 5 hari, 1 minggu, mungkin daripada Isnin sehingga Jumaat contohnya. Okay. Dan dia mesti melihat kepada aras kesukaran, objektif, tajuk, tema dan juga tempoh pelaksanaan itu mesti ikut kesesuaian. Okey, tidak bolehlah kalau kita bagi hanya satu topik dan kita hanya ukur satu sahaja objektif, tapi kita gunakan modul yang itu untuk selama 5 hari. So itu tidak sesuai. So kita mesti buat modul dan kita mesti itulah sebab kenapa modul ini salah satu kriteria yang ditekankan adalah kita mesti mengikut RPH. Bila kita ikut RPH, kita ada 5 RPH, maksudnya pelaksanaan modul itu dibuat untuk 5 hari. Contohnya lah, kalau kita buat untuk 2 minggu terus, maksudnya kena ada 10 RPH dan juga 10 aktiviti, 10 kaedah. Walaupun dia menggunakan tajuk yang sama. Okay, maksudnya dia cover satu topik daripada permulaan sampai habis, mungkin termasuk sudah tu bukan saja kandungan asas tetapi kandungan tambahan dan juga kandungan pelengkap. Okey, so itu semua bergantung kepada guru tersebut, macam mana cara dia menyediakan modul tersebut. Okey, seterusnya nota. Okey, apa yang membezakan sebenarnya modul PDPR dengan modul-modul yang ada di luar sana, yang sedia ada, yang kita boleh dapat secara online ataupun yang kita dapat daripada mungkin buku-buku rujukan, buku-buku kerja atau buku latihan yang sedia ada di pasaran. Okey, sebelum ni ramai yang bertanya dengan saya, okay, yang PM saya secara personal dan tanya, bolehkah kami guna buku teks, bolehkah kami guna buku kerja ataupun boleh kami guna modul yang sudah ada di internet. Okey, boleh. Bukan tidak boleh. Tetapi bukan kita ambil begitu saja bulat-bulat, ambil dan terus terus gunakan, inilah modul tu. Sebab kalau modul yang sedia ada yang sebelum ini, yang memang kita lihat ada banyak kan guru-guru yang akan membuat modul, buat latihan, latih tubi, soalan-soalan, koleksi soalan, berformatkan peperiksaan dan sebagainya. Tetapi modul itu kebiasaannya hanyalah merangkumi latihan sahaja. Dia tidak ada nota. Okey, dan bila modul itu tidak ada nota, maka modul itu tidak menepati ciri-ciri modul PDPR seperti yang dimahukan oleh pihak KPM. Okey, yang berdasarkan manual yang telah dikeluarkan. So, kalaupun sekalipun kita mengambil contoh latihan daripada modul yang sedia ada di luar sana, pastikan modul itu telah disesuaikan, telah ditambah baik, dengan meletakkan kriteria-kriteria yang seperti yang dimahukan. Contohnya mesti ada objektif. So biasanya kalau modul yang di luar satu hanyalah koleksi soalan, dia tidak ada objektif, tidak ada sasaran, tidak ada tempoh pelaksanaan, tidak ada nota dan sebagainya. So itu yang kita perlu tambah baik dalam modul yang sedia ada yang boleh kita dapati di internet dan di mana-mana lah. Okey. So, nota ini perlu merujuk kepada tajuk atau tema yang dipilih. Maksudnya nota itu berdasarkan tajuk yang kita pilih. Contohnya kalau kita buat nota modul untuk sejarah. Kalau kita buat modul untuk sejarah, tajuk itu mesti sama dengan nota itu mesti sama dengan tajuk yang kita buat. Jangan kita buat tajuk lain, kita buat mungkin pasal kemerdekaan negara, contohnya Malaysia. Tapi kita punya nota mungkin cerita pasal Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dia tidak ngam. So mesti selari dengan tajuk yang kita pilih. Mesti, dan nota itu berbentuk ringkas, padat dan tepat. Okey, tidak semestinya kita scan, ambil semua 100% daripada buku teks tu kita terus transfer dekat kita punya modul. Okey, kita boleh ringkaskan dia. Yang penting isi dia ada. Okey, dia padat, dia tepat, isi itu ada supaya murid-murid boleh rujuk dan faham. Okey, tujuan dia kenapa? Supaya bila ada nota di dalam modul tersebut, ianya akan dapat membantu murid tersebut untuk memahami tajuk ataupun tema. Okey, dan juga nota daripada buku teks lah sebagai sumber utama. Tapi kalau kita ingin rujuk kepada mana-mana sumber lain yang bersesuaian, mungkin ada buku-buku rujukan tambahan, itu tiada masalah.
Okey, seterusnya aktiviti pembelajaran. Okey, aktiviti pembelajaran ini kita sudah masuk ke dalam dia punya isi kandungan dia. Okey, tadi kita sudah ada nota dan kemudian aktiviti. Aktiviti ini mungkin melibatkan latihan. Okey, melibatkan latihan. Latihan itu sama ada mungkin secara bertulis ataupun boleh juga dimasukkan ciri-ciri elemen PBL di sini. Mungkin ada murid itu perlu membuat projek dan sebagainya. Itu bergantung kepada kesesuaian tajuk ataupun tema yang telah dipilih untuk dijadikan modul itu. Okey. Jadi dan dia mesti relevan lah. Seperti biasa mesti relevan dengan topik PDP ataupun tema yang telah dipilih. Okey, seterusnya, ini penting. Tolong take note untuk bahagian pentaksiran. Okey, pentaksiran ini kita mesti rujuk kepada standard prestasi. Okey, standard prestasi ini standard prestasi yang telah dikeluarkan yang boleh kita dapat dalam DSKP. Kalau kita rujuk DSKP, di bahagian belakang tu memang ataupun di bahagian depannya biasanya akan telah ada standard prestasi. Standard prestasi ini pula dia selari dengan pentafsiran kaedah untuk mengukur seperti yang ada dalam PBD. Okey, kenapa kita kena gunakan ini sebagai kita punya rujukan untuk ukur penguasaan murid? Supaya kita ini akan memudahkan kita untuk membuat penilaian PBD nanti. Okey, jadi maksudnya bila kita buat pentafsiran, kita mesti berdasarkan SPI berdasarkan PBD mengikut dia punya tahap penguasaan. Okay, kita ada 6 tahap penguasaan, TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 dan TP6. Okay, jadi bila kita buat pentafsiran itu mesti berdasarkan pentafsiran yang standard prestasi yang telah disediakanlah dan berdasarkan DSKP. Nanti kita akan lihat contoh. Jadi bila kita lihat contoh tu mungkin nanti tuan-tuan dan perempuan akan lebih memahamilah apa yang saya perkatakan. Okey, macam saya bagi tahu itu untuk memudahkan kita, tujuan dia untuk memudahkan kita untuk mengukur tahap penguasaan murid supaya dalam masa yang sama bila kita buat pentafsiran untuk topik-topik tertentu ini, kita boleh gunakan ini untuk kita mengisi penilaian PBD nanti. Jadi tidak perlu lagi kita buat satu penilaian lain untuk mengukur kefahaman murid. Daripada modul itu pun kita boleh sudah gunakan untuk kita punya penilaian PBD. Okey. Seterusnya, ini ada penambahan. Kalau sebelum ini, kalau kita lihat modul ataupun manual kaedah penyediaan modul yang telah dikeluarkan oleh pihak KPM sebelum ini, tidak ada elemen ini iaitu panduan kerja buat. Tetapi untuk penambahbaikan yang telah dibuat oleh pihak JPN, pihak JPN Sabah telah memasukkan elemen ini di dalam kriteria yang ada mesti ada dalam modul yang kita akan sediakan. Okey, apa itu panduan kerja buat? Dia ni seperti manual lah, dia macam guideline ataupun dia seperti panduan untuk lebih kepada panduan ini dan lebih kepada ibu bapa. Sebab di rumah ibu bapa lah yang akan membantu untuk membimbing anak-anak mereka untuk untuk melengkapkan modul tersebut lah. Okey, untuk menyiapkan tugasan yang diberi di dalam modul tersebut. Jadi panduan ini sebagai rujukan untuk ibu bapa ataupun penjaga. Okey, supaya mereka dapat membantu macam mana untuk melaksanakan kaedah modul itu. Nanti kita akan lihat juga contoh macam mana kita buat panduan kerja buat ini. Jadi dia lebih kurang macam kita buat RPH, macam kita buat bahagian RPH, bahagian aktiviti tu dia ada step-step dia lah. Okey, apa yang diperlukan. Okey, seterusnya ini pun yang telah kita ulang banyak kali sebelum ini. Okey, modul ini perlu kita edarkan kepada murid berdasarkan RPH yang telah ditetapkan. Okey, dan yang ketiga, murid perlu menyerahkan hasil tugasan untuk disemak atau ditaksir sebelum menerima modul pembelajaran yang seterusnya. Ini pun sudah saya tekankan sebelum ini, maksudnya kalau modul itu digunakan untuk 1 minggu,
untuk 5 hari dari Isnin sehingga Jumaat. Murid-murid perlu menyerahkan hasil tugasan itu dan kemudian barulah guru akan menyerahkan modul yang seterusnya untuk minggu yang kedua kepada murid. Okey, pelaksanaan kaedah modul ini adalah berdasarkan kepada panduan pelaksanaan yang telah dikeluarkan oleh KPM sebelum ini. Okey, ada sudah manual yang dikeluarkan dan tuan-tuan dan puan-puan pun saya rasa memang sudah ada manual ini yang sudah kami pihak SPB sudah sebar luaskan. Cuma macam yang saya bagi tahu tadi, JPN cuma menambah baik dengan menambahkan tadi elemen panduan kerja buatlah. Tapi yang lain, asas dia daripada sasaran tadi sehinggalah kaedah pentaksiran itu, kita telah menggunakan berdasarkan manual yang dikeluarkan oleh pihak KPM. So boleh rujuk juga lah ke manual yang dikeluarkan oleh KPM yang sebelum ini untuk penjelasan yang lebih detail lah. Walaupun saya rasa sebelum ni pun memang kita sudah maklum dan kita sudah juga buat penatalan tersebut. Okey, so sebagai penutup, diharapkan agar dengan adanya penjelasan ini dapat membantu guru-guru untuk menghasilkan modul yang menepati kriteria. Sebab sebelum ini apabila saya simak secara rambang, sebab saya pun tidak sempat untuk simak semua modul yang diberikan. Jadi saya masih lagi dalam proses menyimak lah. Dan daripada dapatan saya memang ada modul yang tidak menepati kriteria yang seperti yang telah ditetapkan lah. Ada yang bagi saya terus latihan je. Dengan nota pun tiada, objektif tiada, sasaran semua tiada. Betul-betul latihan. Jadi saya harap lepas ni semua SLT akan dapat membantu memperingatkan kepada guru-guru yang menyediakan modul agar menyediakan modul tersebut mengikut ciri kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak KPM. Kalau tidak, modul itu tidak dinamakan sebagai modul PDPR. Jadi sayang saja kalau kita buat guru-guru buat latihan tetapi latihan itu tidak dikira sebagai modul PDPR kerana tidak mempunyai elemen-elemen seperti yang dimahukan. Okey, jadi ini template. Apa yang telah kita bincangkan tadi, so inilah dia punya rumusan. Inilah template modul PDPR yang mesti ada dalam modul. Kita tengok di atas tu, mesti ada sasaran, subjek ini subjek lah, mata pelajaran. Topik, tema, nota, standard kandungan, standard pembelajaran, ada objektif, tempoh pelaksanaan, aktiviti yang dijalankan, pentaksiran. Dan yang di bawah ini, kalau kita lihat yang di bawah sekali ini sebenarnya tiada dalam manual KPM yang dikeluarkan oleh KPM, tapi ini adalah satu elemen yang telah ditambah baik, yang telah dimasukkan, yang telah dicadangkan oleh pihak JPN lah untuk dimasukkan di dalam modul PDPR tersebut. So kita ada penambahan elemen di sini berbanding dengan elemen KPM yang telah kita buat sebelum inilah. Ini adalah contoh penyediaan modul yang telah disediakan oleh Dr. Laima Sunga, ekstensi kelas daripada PPD Kelima. Kerana selain kaedah modul ini adalah hasil kerjasama dari antara JPN Sabah dan juga dengan PPD Kelima. So ini adalah contoh yang telah disediakan lah. So objektif perkongsian yang kita buat ini adalah untuk mengenal pasti kriteria binaan modul PDPR, pendedahan contoh konkret binaan modul PDPR dan juga untuk membezakan antara modul yang biasa yang ada di pasaran dengan modul PDPR. So, kriteria modul PDPR lah. Ini pun ulangan tapi tak apalah, kita akan ulang. Pertama mesti ada sasaran, kedua subjek,
Yang ketiga dan keempat, tema dan juga nota berkaitan dengan tema atau topik tersebut. Kriteria keenam, standard kandungan. Kriteria yang kelima, standard kandungan. Keenam, standard pembelajaran. Untuk kriteria yang ketujuh dan ke-8 adalah objektif dan juga tempoh pelaksanaan modul tersebut. Diikuti dengan aktiviti pentaksiran dan ini yang ditambah panduan kerja buat untuk elemen yang ke-11 itu. Ini untuk lebih jelas lagi lah. Macam yang tadilah kita telah lihat template yang disediakan. Inilah template yang kita akan ikut nanti untuk kita punya penyediaan modul PDPR. So kita akan lihat contoh satu persatu bagaimana untuk menyediakan modul yang memiliki ciri ataupun elemen kriteria seperti yang dimahukan. Kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh untuk modul Bahasa Melayu tahun 6. Membina dan menulis ayat dengan 2 langkah. Itu dia punya objektif dia. Jadi kita akan lihat di situ semua elemen di situ satu persatu. So kita akan lihat. Mesti ada sasaran. Di sini sasaran dia adalah tahun 6 iaitu murid yang berada di tahap 2. Subjek Bahasa Melayu. Tajuk dia di sini berkelah di tepi pantai. Dan kemudian ada nota. Ada nota berkaitan dengan tajuk tersebutlah, tajuk yang di atas itu. Nota yang ringkas sahaja tetapi nota yang padat lah yang boleh difahami. Kemudian di sinilah perlu diletakkan standard pembelajaran ini kita ambil daripada DSKP. Di sini ada contoh 3.6.1 menulis atau menyampaikan maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan coherent. Dan kemudian di sini ada dia punya explanation berkaitan dengan pembelajaran yang dimaksudkan. Kemudian selepas kita ada objektif. Inilah objektif yang kita bagi tadi ada mesti boleh diukur, mesti boleh difahami. Dan di sini dengan contohlah dapat menulis untuk menyampaikan 2 maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren. So tempoh pelaksanaan kita lihat di sini, modul ini digunakan untuk pembelajaran selama 1 minggu lah, 5 hari bermula dengan 26 sehinggalah 30 Oktober 2020. Dan kemudian diikuti dengan aktiviti pembelajaran. Di sini ada aktiviti yang telah disediakan, ada termasuk dengan dia punya arahan sekali lah. Ini pun masih lagi dalam aktiviti. Apa yang perlu murid lakukan. Ada langkah-langkah dia untuk membina ayat. Langkah 2. Ini penting. So tolong bagi perhatian untuk bahagian ini. Pentaksiran. Macam yang saya bagi tahu tadi, untuk pentaksiran kita perlu selaraskan dengan standard prestasi. Tahap penguasaan iaitu tahap penguasaan 1 sehingga tahap penguasaan 6. So ini contoh pentaksiran lah berdasarkan rubrik seperti mana kita buat untuk PBD. Kita ada tahap 1 sampai tahap 6. Jadi berdasarkan dengan aktiviti ataupun berdasarkan objektif yang kita sediakan untuk modul ini, kita rujuk juga tahap penguasaan standard prestasi yang ada dalam DSKP dan kita buat kita punya rubrik pentaksiran. Jadi di situ kita boleh nilai murid sama ada murid itu berada di tahap mana. Adakah TP1, TP2, dan daripada sinilah sebenarnya akan memudahkan kita untuk membuat penilaian PBD. Kerana bila kita ada sudah rubrik seperti ini,
kita sudah boleh buat penilaian PBD terus. Tidak perlu lagi kita ada satu lagi penilaian yang lain. Okey. Okey, dan selain daripada itu, okey, untuk penambahan kita juga boleh buat untuk refleksi. Okey, refleksi sebab ini sebenarnya refleksi pun memang ada di elemen yang dimasukkan dalam manual PDPR yang telah dikeluarkan oleh KPM sebelum ini. Okey, dan refleksi ini akan dijawab oleh murid itu sendirilah. Okay. Untuk kita lihat sama ada murid itu benar-benar dapat mencapai objektif pembelajaran tersebut ataupun tidak. Okey, ini adalah penambahan. Okey, penambahan elemen iaitu panduan kerja buat. Nah, inilah panduan yang kita buat untuk membantu sebagai guideline, sebagai panduan kepada ibu bapa ataupun penjaga bagi membolehkan mereka memberi tunjuk ajar kepada anak-anak mereka di rumah. Okey, so di sini nanti boleh bacalah, boleh rujuk macam mana cara untuk membuat panduan kerja buat ini. Semua slide ini nanti kami akan share, kami akan berilah kepada tuan-tuan dan perempuan untuk untuk dikaji lah. Okey, so nanti boleh refer di sini lah, boleh lihat contoh. Okey, dia sebenarnya guideline saja ni, panduan untuk ibu bapa. Okey, so secara keseluruhan kalau kita lihat inilah gambaran keseluruhan bagaimana contoh modul PDPR. Okey, bermula dengan itu sasaran subjek, tajuk, nota, standard pembelajaran, objektif, tempoh, pelaksanaan aktiviti, diikuti dengan pentaksiran. Okey, ada dua jenis pentaksiran. Yang pertama berdasarkan rubrik standard prestasi dan yang kedua adalah refleksi. Okey, dan diikuti dengan panduan kerja buat. Okey. Jadi kita lihat di sini secara kesimpulannya kita boleh rumuskan apa perbezaan antara modul yang sedia ada yang dengan modul PDPR. Okey, modul sedia ada dia hanya kalau kita lihat modul yang kita ada sebelum ni yang di luar sana tu ataupun kalau kita ambil daripada buku kerja contohnya hanya ada koleksi soalan-soalan, okay? Dan ada panduan, ada objektif dan sebagainya. So itu yang membezakan dengan modul PDPR. Modul PDPR dia ada soalan, bukan dia ada soalan, dia ada soalan. So, kita perlu soalan untuk kita taksir murid, tapi soalan itu dia berstruktur. Okay, dia berdasarkan dengan mesti menepati dengan tajuk, tema dan nota yang kita beri berdasarkan objektif. Okey, pembelajaran pada hari tersebut berdasarkan RPH, sebab tu dia berstruktur. Dan yang kedua, untuk modul sedia ada, dia tidak ada kriteria yang khusus. Okey, dia tidak ada kriteria yang khusus. Mungkin dia sudah campur soalan-soalan itu, modul itu, dia campurkan pelbagai topik dan dia tidak ada kriteria seperti yang kita ada untuk modul PDPR lah. Yang tu kita dapat lihat kriteria dia dengan lebih jelas. Maksudnya bila dengan harapan apabila modul itu sampai ke tangan murid, murid itu boleh memahami proses pembelajaran itu daripada awal sehingga akhir. Okey, dan yang ketiga, untuk modul yang sedia ada ini dia tidak ada nota rujukan. Okey, kebanyakan modul yang di luar sana itu hanyalah soalan sahaja, koleksi soalan, dia tidak ada nota. Tetapi untuk modul PDPR, dia disertakan sekali dengan nota untuk rujukan murid. Okey, dan terdapat penambahan juga di situ. Okey, untuk modul PDPR ini kita sertakan sekali untuk panduan kerja buat. Okey, supaya sesiapa saja terutamanya ibu bapa boleh menggunakan panduan ini untuk membantu anak mereka dalam pembelajaran mereka lah, menggunakan modul yang telah disediakan oleh guru-guru. Okey, saya akan tunjukkan juga contoh-contoh lain. Okey, ini dia punya penerangan tadilah.
Okey, ini manual pelaksanaan PDPR. Okey, ini sebenarnya yang telah kita buatlah seimbas lalu. Ini modul manual penyediaan modul yang telah dikeluarkan oleh pihak KPM sebelum ini, dan saya tidak akan ulang lagi yang inilah, sebab ini sebenarnya tadi pun kita sudah semua isi kandungan ini telah pun kita lihat tadi dalam slide yang telah disediakan oleh pihak JPN. Cuma yang saya mau tunjukkan adalah ini. Okey, contoh penulisan modul itu. Okey, ini yang tadi, yang dalam slide tadi, bahasa Melayu tu. Okey, dan kalau dalam bentuk dokumen, inilah. Okey. Ada pentaksiran berdasarkan TP. Okey, ini untuk bahasa Melayu tadi kan. Tadi kita telah lihat. Okey, kita lihat pula untuk contoh lain. Okey. Okey, ini satu lagi contoh penulisan modul. Okey, kita lihat di sini macam kita buat RPH, dia ada hari, tarikh dan sebagainya lah. Okey, kandungan. Ini kalau untuk tidak semestinya kena ada hari dan tarikh, tapi mesti ada tempoh pelaksanaan. Tapi kalau mau buat begini pun tiada masalah. Okey, kita ada situ standard kandungan, standard pembelajaran, objektif. Okey, ada nota di situ. Dan kemudian diikuti dengan aktiviti. Okey, ada aktiviti. Dan kemudian, okey, pentaksiran. Okey, berdasarkan tahap penguasaan seperti yang kita buat untuk PBD. Okey, ini sebenarnya kita ambil daripada tahap penguasaan standard prestasi yang ada dalam DSP. Jadi dari sini kita boleh nilai tahap penguasaan murid lah, sama ada dia di tahap penguasaan 1 ataupun 2, 3 sehingga 6 lah. Okey. Ini pula untuk satu lagi contoh modul PDPR untuk mata pelajaran sejarah bagi tingkatan 4. Okay, sama juga mengikut template yang telah disediakan. Okay, sasaran dia pelajar tingkatan 4, subjek dia adalah sejarah. Okay, ada topik di situ, tema, nota dan kemudian standard kandungan, standard pembelajaran. Okay, yang kita ambil daripada DSKP. Ini objektif. Okay, ada 2 objektif di sini. Tempoh pelaksanaan 16 sehingga 26. Okay, maksudnya ini modul yang disediakan untuk 2 minggu. Okay, 2 minggu pembelajaran. Pentasiran, okay, kita lihat sini. Pentasiran ini juga mengikut tahap penguasaan. TP1 sehinggalah TP, okay, di sini dia buat sampai TP. Okay, kemudian ada panduan pelaksanaan ataupun tadi kita panggil panduan kerja buat. Okay, untuk rujukan ibu bapa. Okay, dan kemudian barulah disertakan, mungkin ini penambahan tadi, ada modul untuk latihan juga. Okay, sebagai ulang kaji tajuk tadi. Okay, soalan. Ini aktiviti lah. Dan kemudian nota. Okay, tadi kita sudah ada tengok aktiviti dan kemudian di sini juga disediakan nota untuk panduan murid. Okay, berkaitan dengan tajuk yang telah dibuat tadi. Okay, ada nota sini. Okay, mungkin nota ini diambil daripada buku kerja yang sedia ada, tapi tidak masalah. Okay, boleh ambil nota yang ada di mana-mana buku rujukan ataupun boleh buat sendiri terpulang. Okay, nota. Okay, so semua elemen walaupun mungkin susunan dia kita dapat lihat tadi, susunan dia nota dan juga aktiviti susunan dia diletak di bahagian belakang, tapi tidak masalah. Yang penting semua elemen ataupun kriteria yang perlu ada dalam modul PDPR itu ada dalam modul yang telah dibuat oleh guru tersebut. Okey, setakat itu sahaja.